Okay, so kita akan masuk subtopik peralatan optik. Jadi peralatan optik merujuk kepada sebarang peralatan yang guna kanta lah. Contohnya kanta pembesar, mikroskop, teleskop astronomi, kamera, projektor, macam-macam lagi. Okay, tapi dalam bab ni kita akan fokus lebih kepada mikroskop dan teleskop astronomi. Okay, jadi kalau awak tengok dalam modul muka surat 61, mikroskop yang ada dalam modul ni adalah mikroskop yang biasa dipakai dalam makmal sains kat sekolah. Okay, kalau tengok ada dua kanta kat sini, kita ada kanta mata dan kanta objek. Okay, yang lain-lain contohnya macam pelaras halus. Pelaras halus fungsi dia untuk laraskan kanta objek. Nampak tak kanta objek ni ada 1, 2, 3. Okay, setiap kanta objek ni dia punya saiz panjang dia tu berbeza tau. Jadi kita boleh ubah-ubah lah kita nak guna saiz panjang kanta objek yang mana. Pelaras kasar digunakan untuk melaras klip pentas. Okay, nampak klip pentas ni? Klip pentas adalah tempat kita letak spesimen yang kita nak tengok. Contohnya awak nak tengok ailio awak, dalam ailio ada mikroorganisma apa. Jadi kita akan letak slide kaca. Okay, slide kaca, sekeping kaca. Tengah-tengah tu kita titiskan ailio. Lepas tu kita letak lagi satu keping slide kaca. Jadi slide kaca ni kita akan letak di klip pentas. Jadi bila lampu dibuka, kita akan dapat tengok lah dengan jelas apa yang ada dalam ailio tu tadi. Okay, jadi kita akan fokus kepada kanta mata dan kanta objek. Okay, so kalau tengok sini, kita ada raja sinar untuk kanta objek dengan kanta mata. Untuk kanta objek, raja sinar yang kita akan guna adalah bila jarak objek di antara F dengan 2F. Okay, jadi objek dekat sini, imej yang terbentuk nyata, songsang dan lebih besar. Okay, itu kanta objek. Untuk kanta mata, kita akan guna raja sinar di mana objek ada di antara F dengan pusat optik O. So, objek betul-betul ada di hadapan kanta lah, sangat dekat dengan kanta. Jadi, imej yang terbentuk adalah maya, tegak dan besar. Kalau perasan objek untuk kanta mata ni, dia akan terbalik. Sebab objek bagi kanta mata adalah imej daripada kanta objek. So, imej kanta objek ni dia akan bertindak sebagai objek untuk kanta mata. Okay, jadi kalau awak rujuk pada modul nombor 1, ada gambar rajah ni. Ini lebih kurang lah kanta mata dengan kanta objek disusun dengan macam ni. Jadi bila kita nak tengok objek, kanta yang ada betul-betul depan objek adalah kanta objek. Okay? Jadi imej yang terbentuk daripada kanta objek akan berfungsi sebagai objek untuk kanta mata. Okay? Jadi imej untuk kanta mata yang terbentuk adalah di sini, imej akhir. So ciri-ciri imej akhir yang terbentuk oleh mikroskop, dia akan lebih besar, dia akan songsang dan awak rasa dia maya ke dia nyata? Nampak dia terbentuk dekat sama sisi dengan objek kan. Jadi untuk kanta mata, kita punya objek berada di sini. Jadi imej kita terbentuk dekat sisi yang sama dengan objek. Dia di hadapan kanta. Jadi dia adalah maya. 3 kriteria atau ciri-ciri untuk imej yang terbentuk oleh mikroskop. Okay. Kuasa pembesaran mikroskop akan bergantung kepada kuasa pembesaran kanta objek dan kuasa pembesaran kanta mata. Jadi contohnya kalau kanta objek boleh zoom in 40 kali. Kanta mata boleh zoom in 4 kali je. So kita darabkan dua-dua, ini adalah kuasa pembesaran untuk mikroskop. Mudah je, kita darab je dua-dua kanta. Sebab ada dua kanta, jadi kena darab lah kuasa pembesaran yang ada pada dua-dua kanta. Okay, untuk pembentukan imej oleh teleskop, kita akan tengok raja sinar untuk kedudukan objek di infinity dan kedudukan objek pada F. Jadi awak boleh rujuk muka surat 59. Okay, 4A untuk objek di infinity, 4C untuk objek pada F. Okay, 4A dengan 4C.
Macam mikroskop tadi, bila kita ada teleskop, kita nak tengok benda yang sangat jauh kan. Contohnya, kita nak tengok bintang. Okay. So, kanta yang ada dekat menghadap pada objek, ini adalah kanta objek. Kanta yang ada dekat dengan mata kita, ini adalah kanta mata. Kanta objek, kita nak tengok bintang kan. Jadi, objek yang kita nak tengok, bintang yang kita nak tengok tu sangat jauh. Sebab tu kita pakai raja sinar objek di infinity. Image yang akan terbentuk daripada raja sinar ni, dia mesti nyata, songsang dan lebih kecil daripada objek. Jadi image untuk kanta objek ni, dia akan bertindak sebagai objek untuk kanta mata. Okay, untuk kanta mata, objek terletak pada F. Nampak tak? Jadi untuk kanta objek ni, untuk kanta objek, untuk kanta objek, image terbentuk pada F titik fokus kanta objek. Lepas tu, untuk kanta mata, kita nak objek tu betul-betul ada atas F. Maksudnya, kanta objek dan kanta mata ni, dia kena susun supaya F kedua-dua kanta ni bertemu, sama. Supaya F dia sama. So, O ke F, O ke F. Untuk kanta mata dengan kanta objek. So, kedua-dua kanta ni dia punya titik fokus tu mesti bertembung lah. Okay. Jadi, kanta mata akan hasilkan ciri-ciri image yang maya, tegak dan lebih besar. So, itu yang kita nampak bila kita tengok bintang dalam teleskop lah. Kita nampak objek tu maya, kita nampak objek tu tegak dan kita nampak objek tu lebih besar. Okay, jadi dalam modul awak boleh rujuk muka surat 62. Okay, gambar raja yang lebih kurang sama. Jadi, gambar raja ni tunjukkan susunan kanta objek dan kanta mata dalam teleskop. Okay, jadi kanta objek depan. Okay, sini apa yang kita nak tengok. Kita nak tengok bintang contohnya. Ada kanta objek menghadap pada objek yang kita nak tengok. Kanta mata mesti dekat dengan mata. Untuk kita lihat image dengan lebih jelas dan lebih selesa, jarak antara kedua-dua kanta ni mestilah panjang fokus untuk kanta objek tambah panjang fokus untuk kanta mata. Okay, FE ataupun dalam modul awak FM. FM ni merujuk pada panjang fokus untuk kanta mata lah. Kan biasa kita tulis F kan, O dengan F kan. Okay, kalau kat sini O, kanta objek, ingat dua kanta yang berbeza, jadi panjang fokus dia mestilah berbeza kan. Kedudukan titik fokus dia mesti berbeza. Jadi kanta objek, titik fokusnya dekat sini. So titik fokus untuk kanta objek. Okay. Kanta mata, titik fokusnya pun mesti dekat tempat yang sama. Dia mesti bertindih dengan titik fokus kanta objek. Mesti disusun macam ni supaya image yang terbentuk tu lebih jelas. Jadi jarak antara kedua-dua kanta itu adalah panjang fokus untuk kanta objek tambah panjang fokus untuk kanta mata. Okay, FM kanta mata. Okay, kalau rujuk modul muka surat 62, ini adalah kanta pembesar. Okay, kanta pembesar, kedudukan ataupun jarak objek di hadapan kanta. So, kita dah buat dah benda ni minggu lepas. Okay, kita dah tengok lukisan raja sinar dia. So, kita letak objek betul-betul depan kanta. Jadi, image yang terbentuk akan terbentuk tegak, lebih besar dan maya. Maya sebab dia terbentuk pada sama sisi dengan objek. Okay, objek dekat depan kanta, dia pun terbentuk depan kanta. So, maya lah. Okay, jadi aplikasi kanta dan peralatan optik yang lain, kita ada kamera DSLR, kamera CCTV, kamera pengintip. Jadi, beza antara CCTV dengan kamera pengintip adalah kamera pengintip ni saiznya sangat kecil lah. Okay, kamera CCTV ni yang lebih besar, yang biasa diletak di bangunan dan sebagainya. Jadi kalau awak tengok dalam modul muka surat 63, kita ada contoh untuk projector. So projector secara umumnya awak nampak dia ada kanta kondenser, kanta pemapar dan cermin cekung. So, image yang terbentuk jelas, songsang dan dibesarkan. Songsang kan? Tapi projektor yang saya pasang dalam kelas tak songsang pun.
Sebab objek dalam projektor tu yang saya nak pancarkan ke skrin, objek tu diletakkan dalam keadaan terbalik. Dah disusun projektor tu supaya jadi macam tu. Okay. Jadi objek nak dipaparkan dalam projektor tu dalam keadaan terbalik. Jadi bila dia lalu kanta, dia akan jadi tegak. So itu pembentukan image dalam projektor. Okay. Untuk kamera kita ada kanta cembung. Jadi kanta cembung ni akan membentuk imej yang nyata, songsang dan lebih kecil daripada saiz objek. So secara ringkasnya macam ni lah pembentukan imej dalam kanta. Kita ada objek yang kita nak ambil gambar tu. Jadi objek tu akan terbentuk secara songsang atas filem. Aplikasi yang sama untuk mata manusia juga. Bila kita tengok sesuatu objek, kan kita tengok melalui mata. Okay, kita tengok melalui mata. Objek yang terhasil dekat belakang mata kita sebenarnya terbalik, songsang. Okay. Okay, kita ada mata. Okay, mata. Bola mata kan. So, belakang ni, yang sama macam filem dalam kamera ni, belakang ni adalah retina. Jadi, bila awak tengok sesuatu objek, objek tu sebenarnya dia akan terbentuk secara songsang dalam mata kita. Okay, tapi macam mana kita tengok boleh nampak tegak, kita tak nampak pun orang tu songsang. Sebab otak kita, okay, awak punya otak akan tukarkan imej tadi tu jadi tegak balik. Itu specialnya otak kita. Okay, jadi imej dalam mata sama macam imej dalam kamera, terbentuk secara songsang. Yang ni awak boleh rujuk muka surat 63. Muka surat 63. Okay, kita ada gambar rajah macam ni kan. So sensor ni dalam smartphone kita, sensor ni yang berperanan untuk tangkap gambar dan hasilkan imej digital. Okay, hasilkan imej yang kita nampak dalam skrin smartphone kita tu, itu adalah fungsi sensor. Jadi sensor dalam smartphone, kedudukan dia daripada kanta mesti sama dengan panjang fokus kanta. Maksudnya sensor ni dia akan terletak pada titik fokus kanta. Sebab itulah kita punya smartphone tak boleh terlalu nipis. Sebab sekarang kan smartphone nipis kan. Tapi senipis mana pun smartphone, dia mesti tebal sikit juga. Sebab nak pastikan jarak di antara sensor dengan kanta adalah sama dengan panjang fokus. Kalau tak, imej yang terbentuk dia tak akan terang lah. Dia tak akan begitu jelas. Okay. Jadi ini contoh aplikasi kanta nipis dalam telefon pintar ataupun CCTV. Okay, untuk peralatan yang bersaiz kecil lah penggunaan kanta yang nipis ni.